Dan kita sentiasa dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa mendapat keampunan dan keberkahan dalam hidup ini. Rugilah manusia apabila dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Satu latihan, satu rasa yang perlu ada dalam setiap diri kita, merasa rugi setiap saat bila kita tidak bersyukur kepada Allah. Kalau sudah hilang rasa rugi terhadap nikmat-nikmat Allah yang kita tidak syukur, kita sudah melangkah ke satu jalan yang kita ni dilalaikan oleh syaitan daripada menjadi hamba yang tahu bersyukur. Pertama, kena ada rasa rugi. Rugilah orang yang tidak bertaubat, beristighfar kepada Allah. Kerana tidak ada manusia selain daripada Nabi yang maksum ini. Tidak ada manusia yang lepas daripada dosa. Maka sebab itu rugilah kalau kita tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita latih diri kita untuk sentiasa rasa rugi sebelum kita rugi sebenarnya. Kerana bila kita mati, yang kedua untuk dikembalikan kehidupan hari ini. Walaupun orang tengok dunia ini, dunia yang kita faham tak sama dengan dunia orang yang tak faham. Bagi orang yang faham, dunia ini nilai dia rendah. Dana, asal perkataan dunia, rendah. Tinggi manalah kedudukan dia di mata dunia, dia tetap rendah kerana dana. Dana ni maksudnya rendah dalam bahasa Arab kan. Kita habis keringat dan masa kita untuk mencapai sesuatu yang kita akan tinggalkan. Kan? Kalau hari ini orang sentiasa kenang, kita pun kenang tempat yang pernah kita duduk sementara. Kan? Ada sahabat bekerja, diberikan rumah oleh kerajaan besar, rumah kerajaan yang besar, selesa. Baru berkhidmat 3-4 tahun, diarahkan kembali ke pusat. Dan kemudian dia kata kenangan, banyak kenangan di rumah ni. Akhirnya tinggalkan, hanya tinggal kenangan. Berapa lama kita boleh ingat kenangan itu? Rumah yang kita duduk lama tu, 2-3 tahun. Begitulah diri kita ini. Bila berlaku kematian, orang akan kenang kita berapa lama. Kalau orang kenang dan dia membacakan Fatihah, dia mendoakan kita, satu keuntungan. Tapi berapa lama orang akan kenang kita? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dipandang hina sebab tak ada anak lelaki, tak ada waris lelaki. Tak ada waris lelaki. Semuanya meninggal dan tak ada zuriat daripada anak lelaki. Itu yang disebut abtar. Dalam surah innaka wal abtar. Kamu ni abtar, tak ada waris. Kamu akan dilupa Muhammad. Kan? Orang Arab dia suka anak lelaki sebab akan membawa nama dia. Bangga dia dapat anak lelaki. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warisnya daripada Siti Fatimah. Kan? Sampailah hari ini. Allah Ta'ala pelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap saat. Dunia ni akan berkumandang dengan azan. Dan setiap saat azan itulah nama Nabi disebut. Setiap saat. Kalau kita tak setiap saat selawat pada Nabi, kan,
Kita tak mampu nak selawat, rugilah kalau kita tak mampu nak selawat sebanyak mungkin, kerana selawat itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kan? Setengah ahli tafsir, ahli hadis dia sebut yusallun, itu maknanya sentiasa Allah dan malaikat itu berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sentiasa. Kan? Ya ayyuhallazina amanu, maka Allah perintahkan, kan, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan rahimakumullah, marilah kita selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Mudah-mudahan dengan berkat selawat itu hidup kita diberkati, majlis ini juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lama dah kita diberi tangguh, kan, untuk hadir berkuliah secara bersemuka. Ada satu surau, buka Bahrul Mazi jilid yang ketiga, juzuk yang ketiga. Berhenti itu pada tarikh 6 hari bulan 10 2020. 7 hari bulan 10 2020. Sambung balik 6 hari bulan 10 21. Ngam-ngam setahun. Kan? Tanya jemaah tak tahu kat mana berhenti dah. Ngam-ngam setahun tuan-tuan, cukup-cukup setahun. Baca tak? Memang tak baca, dia kata. Kalau tak ada ustaz nak baca, kami tak baca, duk simpan atas almari, dalam rak saja. Itulah antara hikmahnya bila kita pergi mengaji. Dia ada aura yang kita ni, sebab disuruh alaikum bil jamaah, buat kerja berjamaah, belajar ramai-ramai ni. Dia lain dengan seorang-seorang. Dia seorang-seorang ni buka mukadimahnya dia dah rasa berat mata, kan? Dia berat, lepas tu lama-lama buku tengok dia, kan? Jadi bila kita berjamaah pergi mengaji, pergi belajar, jadi semangat. Dia lebih semangat lepas habis belajar lagi kuliah. Dia ada makan bersemangat, ada makan pula lagi, kan? Itu satu nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tuan-tuan rahimakumullah, kita masuk tajuk menyucikan hati. Untuk apa kita suci hati? Sebab hati kita selalu kotor. Tempat yang menjadi fokus pada syaitan ialah di hati, kan? Sebab kalau dia boleh kontrol hati kita, kan, jadi tak kerja banyak dah, kan? Di situlah letaknya. Orang kata CPU dia, kan? Kalau virus dah masuk CPU, kita jahanam lah, kan? So dekat hatilah dia nak duduk. Kita diajar untuk berdoa, ya muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati. Sabit, kan? Konsisten, sabit, tetapkan hati kita dalam agama ni. Kenapa minta tetap dalam agama? Manusia mati sebelum mati, itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka nak hidupkan balik manusia mati sebelum mati, iaitu hati dia mati. Hati dia mati. Jadi nak hidupkan hati itu ialah dengan agama. Tak ada jalan lain, tuan-tuan rahimakumullah. Dan nak hidupkan hati dengan agama itu, jalannya adalah nasihat. Ad-dinu nasihat. Agama itu nasihat ataupun tazkirah, memberi ingat. Kita saling nasihat, saling ingat, mengingatkan. Hari ini ada kuliah, hari ini ada kematian, hari ini ada gotong royong, macam-macam lah kita buat aktiviti kemasyarakatan. Dan saling ingat kepada perkara-perkara kebajikan yang bersifat fardu kifayah, yang bersifat fardu ain, iaitu menuntut ilmu. Surau ada buat kelas pengajian, kita ingatkan siapa-siapa yang merasakan diri dia masih jauh dari sudut memahami agama, jauh daripada nak mengenal Tuhan.
kan? Sebab itu fardu ain ilmu, tuan-tuan, fardu ain ini bukan untuk cucu kita, anak kita, ya, untuk semua orang. Ya, kita hantar anak atau cucu kita pergi ngaji fardu ain, kita sendiri boleh dah kuasai dah, faham betul tak dengan fardu ain itu, kan? Lepas tu bila diberi pilihan kelas tadabbur Al-Quran dengan fardu ain, nama yang glamour yang mana tuan-tuan? Tadabbur Quran ke fardu ain? Tadabbur Quran lah, baru ada bangga sikit nak pergi belajar mana je? Fardu ain. Belajar lagi fardu ain. Cuba sebut tadabbur Quran, dia rasa macam megah, level tinggi lah tadabbur Quran ni. Tadabbur lebih tinggi daripada tafsir. Tadabbur, kan? Dia dalam sungguh, kan? Walhalnya dia tinggal ilmu fardu ain, kan? Jadi kena menguasai dan memahami dan amalkan fardu ain itu dulu, kan? Ini tuan-tuan rahimakumullah, manusia dilahirkan dalam keadaan suci semua, siapa pun manusia hamba Allah ni, makhluk Tuhan ni semua suci. Kerana disebut oleh hadis, bukan ahli falsafah, kan? Bukan orang bijak pandai, daripada mulut Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sahih. Tidak ada seorang bayi pun yang dilahir di dunia ini kecuali dia lahir dalam keadaan suci, sesuai dengan fitrah Allah. Disebabkan Allah Ta'ala mencipta manusia menurut fitrah itu, ya? Suci, kan? Allah tak jadi yang kotor-kotor ni. Allah cipta manusia yang ahsanu takwim, sebaik-baik ciptaan ialah manusia, dan Allah letak kemuliaan dan juga kesucian fitrah manusia itu. Wa laqad karramna bani Adam, Allah muliakan kedudukan anak Adam ini, kan? Maka kedua ibu bapa lah yang menjadikan anak itu menjadi seorang yang akhlak ataupun i'tiqad Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ini hadis yang biasa kita dengar. Jadi kita ni yang mencorakkan cara hidup. Maknanya Allah dah jadikan ciptaan ni fitrah sebagaimana yang Allah nak, iaitu tidak ada syirik, tidak ada penyembahan pengabdian selain. Tapi siapa yang boleh merubah, yang mempengaruhi seorang bayi, seorang anak ini? Ibu bapa dia, kan? Maka kalau ibu bapa tidak ada kefahaman agama, itulah yang berlaku hari ini, kan? Dia dah tak mampu nak tegur lagi dah anak dia, kan? Dah sampai sangat dewasa, dah rasa macam dia rasa dalam hati dah terlewat nak cakap anak ni, kan? Sebab itu pernah lama lah, sebelum tahun 20, tahun 2000, ada orang dia lihat sendiri, dia tanya secara berani kepada seorang akademik pengajian Islam, kan? Kata, Prof, kan, hebat ilmu, kan? Semua orang kagum dengan ulasan dia, dengan ilmu dia. Tanya soal peribadi, kan? Sebab anak dia, anak perempuan dia tu jadi viral lah zaman sekarang. Zaman dulu tak ada viral sebab tak ada WhatsApp lagi. Apa dia jawab, kan? Dia kata, saya bagi didikan daripada awal lagi, daripada tadika lagi, sekolah saya pilihkan, universiti dan bidang pun saya bagi saranan, dia lulus, dia pergi sampai peringkat. Tapi bila dia sampai satu tahap, dia buat pilihan yang saya tak pernah ajar.
Maknanya dia dah lost control dengan anak dia. Pilihan dia nak jadi macam tu, dia jadilah macam tu. Teringat kisah Kan'an. Siapa Kan'an tu? Kan'an tu anak Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ni menghadapi ahli keluarga dia, isteri dan anak dia tak mau ikut cakap dia. Dan akhirnya Allah sendiri bagi tahu dekat Nabi Nuh, innahu laisa minna. Dia bukan lagi dah ahli keluarga kamu. Cuba bayangkan tuan-tuan. Ujian seorang nabi, Allah kata dia bukan ahli keluarga. Sebab dia tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai satu tahap Allah Taala uji Nabi Nuh alaihi salam. Sedih. Kita dengar, kita baca pun kita rasa lain macam hati kita. Macam mana kalau berlaku? Bukan macam mana kalau berlaku, memang dah berlaku dalam masyarakat kita. Dah berlaku. Anak ustaz, anak tok guru, orang akan menjadikan sebagai satu contoh. Anak ustaz pun tak boleh kawan, apa saling anak saya yang tak ustaz. Jadi kita menjadi suri teladan kepada masyarakat keliling kita. Ini riwayat Imam Ahmad. Dan dalam riwayat Imam Ahmad pula disebut setiap bayi dilahirkan dalam suci sehingga dia boleh membahasakan isi hatinya melalui lidah dia. Seorang bayi ni bila sampai dia dah bahasa, dia boleh membahasakan, menyatakan isi hati dia dengan lidah dia. Allah, jika dia telah boleh membahasakan dia dengan lidah, maka dia boleh menjadi hamba yang bersyukur dan boleh menjadi hamba yang kafir. Bila dia boleh meluahkan, membahasakan dalam hati dia apa yang ada dalam hati dia dengan lidah. Sebab tu kita minta kerja kita berdoa. Tuan-tuan, dalam saya lupa ayat, siapa yang boleh ingatkan saya ayat tu daripada mana? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, minta kita berdoa, dan selepas ayat berdoa tu Allah sebut sifat takbur. Mana orang yang tak berdoa ni sifat dia sifat takbur, sombong dia. Sombong dia tak ingat kat Tuhan, dia tak nak minta kat Tuhan. Dan Imam doa tadi sebut, Allahumma inni ala zikrika, ya Allah tolonglah aku dalam mengingatimu, tolonglah aku dalam bersyukur kepadamu, wa husna ibadati. Dan bila Allah ingatkan kita nak memperbaiki ibadah kita, kita ada reaction, kita pergi belajar, kita pergi cari ilmu. Kerana ilmu itu bukan didatangi, kita mendatang ilmu, kita pergi cari. Kita kena usaha cari ilmu. Tujuannya apa? Dengan ilmu itulah jalan untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita minta pada Allah dalam doa, Allahumma tahhir qulubana, ataupun tahhir qalbi, ya Allah sucikan hati daripada apa? Nifaq wal riya, riya dalam hati, wal kadhib. Minta hati pada Allah Ta'ala, bersihkan hati. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib. Dan lidah-lidah kita ni ucapan kita daripada bohong. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, itu ucapan kita. Amalannya, inna salati, sesungguhnya salat aku, ibadahku, hidupku dan matiku, lillah, kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana Allah tu maksudnya ikhlas. Sebab itu dalam bab tuntutan
ibadah tuan-tuan, kita tak boleh nak ajar dalam masyarakat ni bab ikhlas dahulu. Sebab apa, bila belajar bab ikhlas dia rasa dia tak boleh. Tuan-tuan kalau belajar bab tasawuf tazkiyatun nufus, tajuk yang ikhlas tu dalam satu kitab Ibn Rajab Al-Hambali, dia letak yang pertama belajar tu al-ikhlas. Itu yang timbul hari ni, orang kata apa, dia dengar-dengar aja daripada kuliah tu, daripada YouTube ke apa. Saya belum lagi, sebab apa, saya tak ikhlas. Kalau buat tak ikhlas, buat apa? Ustaz kata Tuhan tak terima yang tak ikhlas. Maka sampai bila dia nak buat? Selagi dia dihantui dengan rasa ibadah tak ikhlas, lebih baik tak payah buat. Pakai tudung tak ikhlas, lebih baik tak payah buat. Baca Quran kalau tak ikhlas, lebih baik tak payah buat. Habis lah. Tuan-tuan, masukkan ikhlas dulu daripada suruh semayang, perintah-perintah yang lain memang dia tinggal, pasal dia rasa dia tak ikhlas. Perintah semayang, pergi semayang. Semayang yang betul akan datang ikhlas. Kita belajar bagaimana ikhlas lillahi ta'ala tu. Memang ada gangguan dalam semayang kita. Mula-mula tu nak sampai salam 5-6 minit kita semayang tu, ada je yang mengganggu keikhlasan kita, kekhusyukan kita dalam semayang. Itulah dia ujian dia. Tapi tak pernah kita tinggal semayang. Sebab apa? Orang takwa, muttaqin, antara sifat orang takwa itu ialah sentiasa takut menyandarkan diri kepada Allah. Yang kedua, ada sifat harapan penuh kepada Allah. Itu sifat. Kalau tuan-tuan sentiasa bersandar kepada Allah dan menaruh harapan besar kepada Allah, itu salah satu daripada ciri orang yang bertakwa. Ada rasa takut, semayang kita tak diterima, kemudian kita, ya Allah, harap Tuhan terimalah ibadah yang kita lakukan tadi. Macam mana kalau Tuhan tak terima? Tuan-tuan, macam mana kalau Tuhan tak terima? Dapat satu result, reject. Lepas mayang ada WhatsApp kata daripada Tuhan, semayang tadi tak diterima. Apa rasa? Tak terima nak buat macam mana? Gagal-gagal. Kan ada yang begitu, yang tak kisah, dia tak takut. Kita jadi takut. Takut. Sebab itu bila takut itu dibawa dalam solat, dia tak akan buat benda yang dilarang dalam sembahyang. Dia akan bawa diri dia. Sebab itu sifat hamba ialah berdoa. Orang yang tidak berdoa tu bukan hamba Allah Subhanahu. Itu sombong nama dia. Maka fitrah maksudnya suci. Kesucian menjadikan hati manusia berada dalam kondisi yang sempurna. Membuatkan rohnya berada dalam keadaan terbaik. Bila hati kita suci, roh kita jadi baik. Roh kita jadi baik. Hatinya yang kosong dari berbagai penyakit dan selalu bercahayalah hati dia tu dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu tauhid. Kerana sebut al-ilmu nur. Kita kalau pandang jauh, kita nampak api tu, dia dia kuat. Bila kita pergi dia berkobar-kobar, 1 kilometer kita dah nampak api tu. Sebab dia berkobar-kobar. Ilmu tu, cahaya dia yang ada dalam hati ni, dalam hati seseorang individu, orang akan nampak kesan ilmu, kesan cahaya pada individu tersebut. Kesan ilmu yang ada dalam hati.
Jadi dia jadi rebutan. Kalau kita tak masukkan ilmu, syaitan duduk kat situ. Syaitan akan duduk dekat hati, yang akan membolak-balikkan, yang akan yuwaswisu fi sudurin nas. Dia letak was-was. Letak was-was ni penyakit hati. Ini kerja syaitan yang membisikkan. Maka hendaklah diisikan dengan ilmu. Sebab tu tuntutan belajar ni wajib. Dan ilmu yang kita dapat tu bukan singgah dekat akal. Dia masuk tempatnya di hati. Jadi nak masuk tu kena sediakan apa dia? Tempat letak dia. Kalau tempat letak dia kotor, gelap, tak sesuai dengan tu, kena bersihkan dulu. Cara nak bersih hati ialah dengan zikrullah. Zikir, banyakkan zikir kepada Allah, dia akan bersihkan hati. Bila bersih hati, mudahlah nak masuk ilmu. Antara amalan ulama, kalau semua benda yang kita faham, setiap benda yang kita mula, innamal a'malu binniyat. Kita belajar hadis tu, semua perkara kerja yang kita buat itu ada nilai ibadahnya. Dia bernilai kepada seseorang itu dengan niat. Apa niat kita? Kemudian kita zikir, Bismillahirrahmanirrahim pada semua permulaan kerja kita. InsyaAllah kita akan dapat suatu perbezaan dalam diri kita. Jadi yang akan berubah roh akan terkesan dengan hati yang baik tadi, hati yang bersih. Roh akan mudah kembali. Itu sebab kembali kepada fitrah. Dia nak masuk, masa dia masuk dalam tubuh ni, bersih dah tubuh ni. Nanti dia teringat, dulu aku masuk bersih dia ni, ingat ke Tuhan. Jadi bila roh ni dah lama duduk dalam keadaan hati yang kotor, yang tak kenal Tuhan, dia jadi roh yang jahat, buat benda jahat saja. Kerana roh sebelum ni sangat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dan mengakui kewajipan menghambakan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selepas pada itu, selepas dia dah duduk dalam tubuh badan manusia dan hati manusia ni terpulanglah, sama ada dia jadi iman ataupun jadi kufur. Maka terjadilah apa yang terjadi. Dia ikut terlalai disebabkan hati tuan dia tu lalai. Dia juga menyimpang daripada mengenal Allah disebabkan hati menyimpang daripada kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kelalaian itu mula terlihat di alam dunia ini, yang mungkin kita boleh kata asbab dan musabbab. Dia ada asbab dan musabbab. Lalailah kita, dah semakin sedap dengan kelalaian itu. Bukan senang tuan-tuan. Setahun lebih suasana yang kita lalui baru-baru ni, dan sekarang ni pun masih lagi dalam keadaan ini. Ada sembang-sembang, katalah sembang-sembang, bila nak balik macam dulu balik, dia kata. Tak tahu hari ni 80 berapa, 89 poin berapa, dia tunggu 90 ya. Hari ni penuh lah, 90 besok dah sunyi balik, semua balik kampung. Nak balik macam dulu balik Ustaz, hati pun senang. Apa saja test. Masa sebelum PKP, Haji pergi Jumaat pukul apa?
dia kata ni nak bayar balik je. Hari ni orang pergi Jumaat pukul apa? Jauh beza. Dulu khutbah kedua duduk makan biryani lagi. Sekali Tuhan nak tiun norma baru, pergi awal pukul 12, rasa nak rebut walk in pula tu kan, ada kota pula 500 kan, ikut saiz. Kalau saiz besar dah ada bilangan. Nak balik macam dulu. Adalah, itulah dikatakan hikmahnya. Kenapa kita sedar kan? Sedar daftar dak Jumaat minggu depan ni. Lepas je sembahyang Jumaat, hari Sabtu dia buka dah daftar masuk kan? Banyak isu lah tempat-tempat ni, masalah orang yang sama je pergi sembahyang Jumaat kan? Betul ada anak-anak muda kita yang dia kata tak apa tinggal sembahyang Jumaat. Tak apa tu sampai setahun dia fikir tak apa. Hari dia dah boleh sembahyang sampai tak tahu. Dah tak larat nak ikut SOP tu. Kejap boleh, kejap 3, kejap ramai. Lama-lama tak pergi sembahyang Jumaat. Dah boleh ke? Daftar macam mana nak tahu? Ramai. Kan? Apa hukumnya pula kalau tak pergi daftar nak sembahyang Jumaat, ditinggalkan benda tu? Tak ada usaha langsung nak pergi sembahyang Jumaat. Masukkan nama ke kan, walk in ke, tak ada. Dia kata tak ada sembahyang kat luar. 300 hasta daripada saf yang tu masih lagi boleh sembahyang lagi kan, daripada saf yang terakhir boleh lagi follow, walaupun tak boleh masuk masjid, sembahyang kat luar tu atas jalan. Tapi tak ada usaha pun kan. Bangsa lain tu, abang la kita kan, tengah-tengah panas dia orang biasa sembahyang tengah panas, kerja tengah panas kan? Kita tak tahan, lilin kan? Masuk balik kan, bila nampak penuh start enjin balik rumah sembahyang zuhur kan? Katanya dah kita tutup kota kan? Ya tuan-tuan rahimakumullah kan? Kita jadi tertarik kerana kelalaian ini sangat menarik. Sebab apa? Dia bukan berdiri sendiri. Nafsu ni dia ada teman dia, dia ada member dia Iblis, syaitan kan? Yang nak lawan dia satu je kan? Dia ada member dia, hawa nafsu plus dengan syaitan pula lagi, geng pula dengan kawan-kawan yang serupa dengan dia. Jadi seronok kan? Lalai dalam hidup dia. Jadi dia jadi seronok kan? Jadi Islam ni yang dibawa oleh manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para nabi, kerana nabi semua bawa Islam kan? Nabi Muhammad, nabi kita dia bawa suatu ajaran untuk kembalikan manusia ini kepada asal dia, suci dia. Nak kembalikan manusia ini kepada asal dia. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam suratul Rum, surah yang ke-30. Kita buka ayat 30 hingga 32. Fa'akim wajhaka lid-din hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Adapkan wajahmu dengan lurus kepada Allah jangan nak belok-belok kita nak pergi masjid ni lurus jangan kerana nanti orang kata kita tak pergi masjid nanti tengok anak tengok ayah ni selalu di rumah udah jadi sedap sembahyang kat rumah bukan boleh pun pergi masjid kata. Orang terpilih saja AJK dia kata
Ayat-ayat yang kadang menyakitkan ini golongan terpilih ni. Golongan terpilih ya. Yang lain tak. Masa pilihan raya bukan main lagi, tolak tak mau jadi AJK. Kan? Bila AJK je 3 orang tu, kan? Keluarlah ayat-ayat yang kena sabar yalah, kan? Jadi Allah Ta'ala kata apa? Tetapkan dirimu atas fitrah Allah yang telah mencipta manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tapi banyak manusia, Allah kata, ramai makhluk dia ni tak tahu. Dengan kembalinya, macam mana nak kembali? Disuruh kita kembali. Cara dia bagaimana? Munibina. Munib maknanya orang yang bertaubat. Munibina ilaihi wattaquh. Kembali dengan bertaubat kepada Allah dan bertakwa. So dua-dua ni kena ada. Orang yang nak kembali ni, pertama dia kena taubat dan takut kepada Allah. Maksudnya apa tadi? Takut iaitu bersandar semua perkara dan mengharap semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak letak akal dia dahulu. Kan? Sebab tu tuan-tuan rahimakumullah. Dan hari ni orang bercakap, orang-orang bijak juga, orang agama juga kan. Bila orang agama dia, masalah khilaf pandangan ni biasa dah kalau orang yang biasa membaca. Soal vaksin dengan tak vaksin ni, vaksin dan anti vaksin ni kan, kadang kita jenuh lah buat benda tu kan. Saya jawab gini je, yang kalau siapa baca dalam FB tu, ambil ke tak ambil ke, jaga i'tikad. Yang ambil bukan tu yang mendinding kita, Allah Ta'ala yang ni. Yang tak ambil pun mati tu bukan sebab dia, Allah Ta'ala matikan. Selesai. Ambil jaga i'tikad, tak ambil pun jaga i'tikad. Bila tak ingat itu yang melabel orang dajjal lah apalah semua tu. Kan? Allah ujian itu jaga i'tikad lah. Yang ambil pun jaga i'tikad, yang tak ambil pun jaga i'tikad kan? Malam tadi masa tengah mengajar, bacakan hadis kan? Tengah baca hadis lah. Berhenti Ustaz katanya minta sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah orang tua kan, 70 lebih meninggal. Dia boleh ke tak boleh, itu je kata dia. Ada yang kata boleh tak Ustaz. Saya kata dia tu fardu kifayah, belajar fardu ain kan. Dia kata begitulah. Macam mana? Sebab sebelum ni diorang dah pakat dah, kalau belah malam aku nak pergi ke perkuburan USJ tu, selewat-lewatnya baik lepas main syak lah, bau selesa, dia tak kelang kabut. Tiba ada permintaan berhentikan pengajian, semayang dulu. Saya kata tak apa, berhenti kan, semayang sebelum isyak nak semayang kan? Sebelum isyak nak semayang, berhenti semayang jenazah. Dan kita pun buat urusan tu. Ustaz dia kata sambung Ustaz, sambung. Nampak tak bergerak pun kereta mayat tu kan. Dalam hati kita duduk nampak kereta mayat duduk depan tu lagi, jenazah dah bubur. Lepas semayang baru bergerak ke tanah perkuburan kan. Jadi kena segera lepas mayang terus bawa. Tuan-tuan tengok di Madinah lepas mayang macam mana cara dia uruskan jenazah. Berlari bawa. Sebab apa? Orang baik ni dia bagi dia cepat masuk tempat yang baik. Tunggu ke? Ikutlah tunggu driver ke apa ke? Tak. Tuan-tuan jangan lewatkan urusan. Tuan-tuan kalau dah dapat suatu benda baik,
yang tak ada atas dunia ni, dalam kubur ni. Dalam kubur ni luar biasa dia punya tempat tinggal dia. Kalau orang yang nak pergi ni orang soleh, luar biasa. Tiba-tiba kita hold dia dulu 10 minit. Lama tu. Ingat kan dia nak pergi, sebab tu saya kata lebih baik jalankan cepat. Rupa dia tunggu lambat dengan zikir, dengan apa pun semua. Saya pergi makan baru gerak. Tanya kenapa tak jalan? Tunggu Ustaz habis sembahyang isyak apa semua. Nah, kalau gitu tadi baik kita turun mengaji tadi senang. Kan? Tuan-tuan jangan tangguh. Kan? Benda yang kena disegerakan kata Nabi apa? Anak perempuan kalau sudah ada orang datang meminang yang baik, takwa, segerakan dia kahwin. Mayat segerakan, usahakan dia. Kan? Segerakan, bila dah mati segerakan urusan dia. Allahu Akbar. Kesian kepada jenazah tu duduk. Banyak kali dah kita lihat jenazah tunggu duduk dalam surau kan, 45 minit tunggu. Dah kapan dah apa, tunggu apa lagi ni? Tunggu daripada Pontian tak sampai lagi kata. Kan? Lepas tu dia kalau kita nak macam kita di rumah kan, tuan-tuan letak jenazah macam mana sebelum urusan? Macam tuan-tuan baring kan, kaki menghadap kiblat tak? Di surau pun gitu. Kalau setakat 5 minit je tak apalah, kita letak macam kita nak solat. Tapi kalau dah sampai lebih daripada 5 minit tu, letak dia menghadap kiblat, tempat yang dia akan tawat wajhu kan, menghadap kiblat. Bila nak angkat tu baru letak macam yang kita letak untuk solat kan. Kita duduk tunggu, nak semayang, nampak dah letak macam ni, tak semayang lagi. Kata Tok Imam dah sampai dah kan. Tok Imam ni bila dia dah ada, kamat terus lah kalau semayang. Itu kuasa Tok Imam. Bila tak ada kuasa kamat, bila tak ada kuasa Imam ada kuasa. Bila nampak Tok Imam je, dia kata sat aku nak semayang sunat, semayang, lepas habis dia kamat. Nampak imam dah masuk, semayanglah jenazah, bawa ke tanah kubur kan. Bukan syarat kena lihat oleh anak, tak ada syarat pun, bawa lah kan. Tak sempat nak semayang, tak lagi semayang dekat kubur lagi kan. Semayang kat kubur, boleh semayang kat kubur. Pergi ke kubur, dah ke bumi dah, semayang. Tak ada masalah macam tu. Jadi tuan-tuan rahimakumullah kan, dia bila dia begitu, dia tak berhenti kat situ, dia duduk sembang lagi. Dia tak puas hati dengan AJK ni apa semua. Itu jadi nak mula tu dah. Nak mula ketidakpuasan itu. Tuan-tuan rahimakumullah kan, ada seorang salaf, Osman As-Sawad, dia cerita pasal kematian ibu dia kan. Dia cerita kematian ibu dia, hari yang dia bersama dengan ibu dia kali terakhir, dia tengok mata mak dia dah tegak ke langit kan. Itu tanda lah dekat dah tu, tanda dekat seseorang nak mati. Jadi waktu tu ibu dia kata, dia dengar sendiri ibu dia kata, wahai Tuhanku, yang panjang lah dia punya doa dia. Yang akhir tu saya berkenan lah, saya lihat dia sebut, wahai Tuhanku yang jangan kau abaikan aku waktu ni, jangan kau tinggalkan aku waktu ni. Waktu genting ni dia boleh cakap, ya Allah kau tak pernah tinggalkan aku, dan janganlah kau tinggalkan aku waktu ni kan. Lepas tu dia meninggal. Orang yang
Dia kata mak dia ni, kata ulama ni, ahli ibadah. Dia mimpi malam tu, dia tak sebut bila dia mimpi tu, tapi dia mimpi jumpa mak dia. Dia tanyalah ibu dia, bagaimana keadaan ibu? Dia kata mati ni susah. Susah sangat mati, dahsyat mati ni, sangat dahsyat. Tapi alhamdulillah ibu dilayan oleh Allah Ta'ala. Tempat tidur dia, tempat baring dia tu mewah lah, wangi. Kemudian dia kata ibu perlu apa daripada dia? Sebab amalan ulama ni, setiap hari Jumaat dia ziarah kubur mak dia. Setiap hari Jumaat dia kata ibu dia, jangan tinggal ziarah kamu hari Jumaat. Ibu suka. Dan orang keliling dia, maksudnya jiran-jiran kubur dia tu, kata anakmu sudah datang. Setiap kali anak dia datang, anak dia berdoa, dia orang pun dapat. Itu pesanan. Walaupun ini cerita, cerita, kadang orang yang ada yang kata ini cerita tak boleh, mimpi tak boleh jadi hujah. Tuan-tuan rahimakumullah, dia tak jadi hujah, tuan-tuan tak nak percaya pun tak jadi apa. Tapi ulama cerita tu apa yang dia lalui, Tuhan bagi kepada dia, dan dia boleh konsisten buat benda tu. Tuan-tuan tak nak ikut, terpulang. Bukan benda wajib pun. Tuan-tuan nak ikut mimpi dia, sebab dia tak jadi hujah kepada kita. Tapi tuan-tuan pernah tak mimpi jumpa macam-macam orang, makhluk lain? Mimpi kejar dia ular, mimpi ular boleh jumpa dalam mimpi. Takkanlah mak kita tak boleh jumpa dalam mimpi. Makhluk lain pula kita jumpa. Mimpi jumpa hantu, boleh pula jumpa hantu. Jumpa mak tak boleh pula. Jumpa ulama tak boleh. Jumpa Rasulullah tak boleh. Makhluk lain boleh jumpa. Tuan-tuan rahimakumullah, mudah-mudahan kalau orang yang dapat petunjuk, dapat rezeki begitu, maka tahulah dia apa yang Allah nak sampaikan kepada kehidupan kita ni. Jadi tuan-tuan rahimakumullah, daripada ayat-ayat ini boleh kita ambil apa dipanggil, pengajaran sikap manusia yang selalu menghadapkan dirinya kepada Allah. Sebab dia kata fa'akim wajhaka lid-din. Ini perintah. Hadapkan diri ni, bukan wajah ni, bukan maksud menghadap tu. Maksudnya kehidupan kita ni kena ikut agama Allah. Jangan berpaling sedikit pun. Fa'akim wajhaka lid-din, maksudnya hadapkan dirimu kepada agama. Kehidupan kita jangan kalih daripada menghadap Allah Ta'ala. Jangan kalih, jangan sikit pun berpaling daripada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada mula kita bangun sampai kita tidur balik, urusan kita semua jangan berpaling sedikit pun daripada. Kalau ada terkalih sikit, bertaubat, kembalilah kepada Allah, bertakwalah, mendirikan salat dan tidak bersekutu ataupun tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika semua unsur ini ada pada diri seorang manusia, dia akan kembali kepada fitrah balik. Jadi nak balik pada fitrah, kena buat sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, munibina ilaih. Munibina ilaih, nak kembali kena munib, iaitu bertaubatlah kepada Allah. Kemudian wattaquh, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, yang ketiga, wa aqimus salah, solat, dirikan solat. Kalau ada orang yang dah kembali fitrah tapi tak solat, dia tak kembali pada fitrah. Ni ramai kan golongan-golongan yang ada nama ni, orang panggil apa? Hijrah.
Betul, yang sedap lagi kembali pada fitrah. Kan? Kalau tak takut pada Tuhan, tak solat, dia belum kembali pada fitrah. Siapa pun, hatta yang bercakap ni. Kan? Syarat nak kembali Allah sebut itu, munibina wattaqu wa aqimus salah. Kan? Kalau orang nak minta nasihat, tuan-tuan, Haji bagi nasihat kat saya, taubatlah. Takutlah pada Tuhan dan jangan tinggal sembahyang. Bunyinya sedap sebab apa? Daripada Tuhan sendiri. Baguslah Haji, yang betul katanya. Saya berubah. Dah bukan saya. Itu suratul Rum ayat 30 yang cakap. Saya cuma baca aja. Bagi ambil orang kata keywords je. Kata kunci daripada ayat tu taubat, takut, solat. Kan? Wallahu taala alam. Dan mudah-mudahan perkongsian kita pada pagi ini ada barakahnya, ada baiknya, yang dapat dimanfaatkan dan sampaikanlah kepada mereka. Mudah-mudahan mereka juga dapat kebaikan daripada kita yang menyampaikan. Akhirnya kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha subhanakallahumma wa bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. ولا